Okey, hari ni kita nak masuk topik yang baru, pengatur caraan linear, bab 7. Okey, kita tinggal 2 bab saja lagi. Pengaturan caraan linear ni, bab 7, kemudian bab 8. Tak ingat apa topik dia. Okey, tapi kedua-dua topik ni bukanlah topik yang berat. Okey, topik yang ringan. Saya rasa kelas pengatur caraan linear ni pun mungkin paling kuat pun 4 sesi saja kot. InsyaAllah. Okey. Dan dalam topik ini kita akan tengok kepada ketaksaaman linear saja, hubungan linear saja. Kita tak akan tengok kuadratik ataupun polinomial yang tinggi-tinggi. Hanya linear saja. Jadi dia akan melibatkan pembinaan model matematik untuk penyelesaian masalah dunia sebenar. Okey. Buat masa ni saya tak expect korang faham lagi apa benda yang saya tulis ni, model matematik ni apa dia. Tapi in short, model matematik ni basically kita nak translate satu word problem, satu masalah dalam ayat, dalam bentuk ayat, kita nak tukarkan ke dalam bentuk matematik. Contohnya katakanlah saya kata ambil contoh mudah lah. Katakanlah saya kata luas segi empat sama. Luas segi empat sama, square, ialah 81 cm persegi. Jadi ini adalah x, ini adalah x. Apakah dia persamaan untuk x tu? Jadi kita tahu, kita akan tulis itu bahawa x kuasa 2 adalah 81. Ini bila saya sebut kata luas segi empat sama adalah 81 cm, itu adalah yang katakan sebagai word problem. Tetapi ini adalah mathematical statement. Model matematik apabila diberi satu masalah-masalah dalam bentuk perkataan. Okey, itu dia model matematik. Yang kedua, selalunya topik-topik ni dia digunakan untuk meminimalkan kos produksi atau kilang. Kita buat kilang buat glove contohnya. Jadi kita nak memaksimalkan keuntungan untuk meminimalkan kos dalam satu perniagaan. Right. Kemudian dia melibatkan fungsi-fungsi dan ketaksaamaan linear sahaja. Linear saja. Yang mudah-mudah saja. Tak ada kuadratik. Tak ada x kuasa 2, x kuasa 3, tak ada. Ada x dengan y saja. Tak ada kuasa-kuasa punya. Jadi dia agak mudah. Maklumat tambahan, selalunya soalan macam ni dia keluar dalam paper 2. Paper 2. Sebab apa? Sebab dia melibatkan plot graph. Kita kena lukis graph. Lukis graph untuk mencari optimum solution. Satu solusi yang paling optimum sekali. Jadi kita kena lukis graph. Kerja banyak. Jadi soalan ni selalunya soalan yang besar-besar lah. Soalan yang ambil masa yang lama, markah pun banyak. Tapi saya rasa soalan macam ni dia keluar mungkin satu soalan saja dalam satu exam. Satu soalan saja ke mungkin 2 soalan at the most. Dia tak banyak. Tak banyak macam pengamiran ke logaritma ke pembezaan ke, dia tak banyak sangat keluar. Tapi dia keluar. Kalau dia keluar dalam paper 2 yang besar-besar. Alright. Okay, ada apa nak tanya so far? Tak ada saya. Tak ada ke? Okay. Alright, kita go straight to satu contoh. Okay, ini contoh ni gazette dululah. Okay, nak bagi yang mudah-mudah saja. Okay, contoh 1. Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi yang berikut. Okay, A. Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat tepat mestilah tidak lebih daripada 180 cm. Segi empat tepat bukan segi empat sama. Jadi A, kita buatlah satu gambaran katakan segi empat tepat. Okey. Dia nak perimeter. Kita berikan anggapan dia punya panjang sisi dia adalah X dan Y. Okey, kalau panjang dia Y, panjang bawah pun Y jugalah. Kalau dia punya lebar dia X, maknanya kiri dan kanan mestilah X. Jadi perimeter dia apa dia? Dia kata perimeter dia mestilah tidak melebihi, tidak lebih daripada 180. Tidak lebih.
maknanya boleh jadi 180 tetapi tidak boleh lebih daripada itu. Bermakna dia punya ketaksamaan dia ialah 2x tambah 2y kurang atau sama dengan 180. Jadi ini solution untuk soalan A. Okey? Sebab dia nak perimeter kan. Perimeter mestilah x tambah y tambah y ataupun 2x tambah 2y. Mestilah bersamaan dengan 180 cm atau kurang. Sebab dia kata tidak lebih. Tidak lebih. Maknanya bolehlah 180. 180 tidak melebihi 180. Kalau kurang daripada itu pun 150 tak mengapa. Sebab dia kata jangan lebih daripada 180. 150 diterima. 100 cm pun diterima. Sebab kurang daripada 180. Tapi jangan tak logik pula. 2x tambah 2y sudah tentulah lebih daripada kosong. Contohnya lah kan. Mana boleh perimeter kurang daripada kosong. Perimeter tidak boleh nilai negatif. Jadi di sini yang ni tidak perlu ditulis lah. Tapi memang ikut logik akalnya mestilah lebih daripada kosong. Okey, boleh faham penyelesaian soalan A? Faham cikgu. Faham cikgu. Baik. Okey, tak ada soalan Okey. Yang kedua. Okey, ni masih yang mudah-mudah lagi Tapi bila soalan ni complicated, dia mungkin kena perlu fikir panjang sikit lah. Kadang-kadang boleh jadi complicated juga sebenarnya soalan ni, walaupun saya kata mudah. Tapi kadang-kadang boleh jadi complicated. Tengok kepada situasi yang diberi tu. Kalau situasi yang diberi dia dengan ayat yang sangat complicated, dia jadi bercamuk sikit kepala. Alright. B pula. Seorang penjaja menjual sayur bayam dan sawi. Harga jualan 1 kg bayam dan 1 kg sawi masing-masing ialah RM3.5 dan RM4.5. Okay, ni bayam. Kadang-kadang saya kena tulis note ni sebab saya kerana terlupa yang mana satu 3.5, mana satu 4.5. Jadi saya tulis dekat-dekat dengan dia, bayam dengan sawi, okey, supaya saya senang ingat. Jumlah jualan yang diperoleh penjaja itu adalah sekurang-kurangnya. Jadi kita tengok sekurang-kurangnya maksudnya apa? Mestilah sekurang-kurangnya 350 sehari. Okey, jualan dia. Bermakna bayam tadi. Okey, kita kena bagi satu kata-kata biar jumlah jisim lah. Jisim kita agak fizik sikit lah. Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kita kata berat lah. Jisim bayam diwakili oleh X. Jisim sawi Y. Okay. Kita dalam topik matematik kita boleh guna perkataan jisim. Kalau kita sembang dengan makcik-makcik kat market, jangan kata bagi sayur bayam jisim dia 2 kg jenuh kau. Nanti kena kutuk dengan orang market, apa jisim-jisim ni. Okay. Tapi dalam kelas mat kita kena jisim kat market kita tak boleh guna perkataan jisim. Alright, jadi bayam adalah X. Jadi 3.5X mesti campur dengan sawi pula iaitu 4.5. Ni ringgit 4.5. Y mestilah sekurang-kurang 350. Kita katakan 350 dululah. Okey, sekurang-kurangnya 350. Maknanya ini menepati dia sama dengan 30. Tapi dia kata sekurang-kurangnya RM350 sehari. Bermakna dia mesti lebih atau sama. Jadi kita tukarkan tanda dia menjadi lebih atau sama. Baru kita dapat jawapan betul. Kalau kita tak bubuh tanda sama juga tu, kita dapat kosong markah. Kita kena letak lebih atau sama. Jangan tak bubuh. Kena bubuh. Alright. Ada soalan untuk soal B? Ada apa-apa nak tanya? Oh, dia setakat buat model matematik je lah sekarang. Oh, faham. Ya, dia bukan setakat ini. Dia nanti ada lebih daripada itu. Tetapi dia punya cabaran dia ialah nak mentafsirkan word problem ni, mentafsirkan situasi yang diberi itu. Macam mana kita nak mentafsirkan jadi satu statement matematik, jadi satu model matematik. Ini masih lagi agak mudah. Nanti kita akan tengok pada contoh-contoh yang lebih sukar. Okey, ada apa-apa nak tanya?
Tak ada cikgu. InsyaAllah tak ada. Alright. Kita teruskan. Okay, contoh 2 ni dia tak bagi word problem, dia tak bagi situasi, dia bagi siap-siap dah ketaksamaan. Tetapi dia suruh kita wakilkan setiap ketaksamaan linear berikut secara grafik. Bila dia kata suruh secara grafik tu, maksudnya apa? Maksudnya lukis graf lah. Lakar graf. Kadang-kadang disuruh lukis guna kertas graf. Seperti saya suruh bawa kertas graf ni. Kadang-kadang macam ni disuruh wakilkan setiap ketaksamaan linear berikut secara grafik ni, lakaran pun sudah mencukupi. Okey, kadang-kadang disuruh lukis Ada situasi tertentu yang disuruh lukis. Okey, tapi kali ni disuruh lakaran saja. Okey. Untuk soalan A. Dia bagi ketaksamaan ini, X tolak 2Y lebih atau sama dengan 4. Mula-mulanya kita lukis dulu persamaan. Saya ambil pen hitam sekejap. Kita lukis, kita lakarkan dulu graf apa? Kita lakarkan dulu graf apa dia ni? Graf ini X tolak 2Y bersama dengan negatif 4 dulu. Bersamaan Kita lukis garis tu dulu. Ini bagi betul-betul sikit nampak macam 4. Okey. Bersamaan dengan bukannya lebih atau sama. Bersamaan dulu. Kita lukis kat mana dia punya garisan. So kita macam mana kita nak lukis garisan ni? Kita gantikan nilai X dengan kosong. Kalau X sama kosong, Y bersama dengan apa? X kosong, Y bersama dengan 2. Kalau Y pula bersama dengan kosong, X sama berapa? Kalau Y kosong, X bersamaan dengan negatif 4. Jadi kita agak-agak lah kat mana garisan dia. Jadi saya boleh lukis kat macam ni lah. Lebih kurang di mana pintasan Y dia ialah 2. Sebab kita baru dapat saja 2 tadi. Dan pintasan X dia ialah negatif 4. Kita letak sini negatif 4. Kita sambungkan 2 garisan tu menjadi garisan lurus. Sebab ini adalah persamaan linear. Adalah persamaan linear. Bukannya muka senyum, muka sedih, tidak ada. Semuanya garisan lurus saja. Tetapi dia kata dia nakkan rantau. Dia nakkan rantau di mana nilainya melebihi daripada negatif 4. Jadi rantaunya yang mana satu? Rantaunya berada di sini ke atau berada di sini? Di atas ke di bawah? Jadi kalau kita nak tahu, kita boleh pilih. Kita pilih satu titik di sebelah atas. Katakanlah saya pilih titik yang mudah-mudah lah. Kita pilih titik yang mudah-mudah. Katakanlah saya pilih titik 03, sorry. Koordinat 03. Cari titik yang mudah-mudah, 03 contohnya. Maknanya X sama 0, Y bersama 3. Jadi kita gantikan 0 tolak 2 darab 3 bersama dengan apa? Dapat negatif 6. Okey. Negatif 6 ni lebih atau kurang daripada negatif 4? Dia kurang. Dia kurang daripada negatif 4. Jadi sudah tentulah rantau ini tidak betul. Okey, next kita cari rantau di sebelah bawah. Mungkin kita ambil yang paling mudah ialah 0,0 lah. Jadi kita gantikan pula dalam persamaan tu, dalam persamaan X tolak 2Y. Jadi 0 tolak 2 darab 0 bersama dengan berapa? Bersama dengan 0. Jadi 0 ni adakah dia lebih daripada negatif 4? Ya, of course. Memang lebih daripada negatif 4. Jadi kita dah tahu dah ruang rantau yang kita nak lakarkan ialah di bawah sini. Jadi saya lakarkan. Saya guna highlighter sajalah. Tapi untuk korang bila guna pensel tak bolehlah guna highlighter kan. Mungkin lukis macam ni lah. Mungkin larik macam ni lah. Larik macam ni. Boleh jugalah. Okay, sebabkan saya menggunakan highlighter untuk komputer saya boleh guna highlighter. Tapi untuk korang dah atas kertas, larikkan. Lorik kan larik? Lorik Saya dah lupa dah perkataan lorik ke larik? Lorik Lorik. Lorikkan rantau yang menepati ketaksamaan tu. Jadi itulah dia.
cabaran untuk ketaksamaan linear ni, pengatur caraan linear ni. Okey, semua boleh faham ataupun ada apa-apa nak tanya? Faham cikgu. Okey, Ulia faham. Yang lain? Saya boleh faham tapi kalau nak buat pun mungkin slow lah cikgu. Okey, tak apa, nanti kita buat nanti. Baik cikgu. Yang lain okey Okey cikgu. Okey cikgu. Okey, alright. Kita teruskan. Next. 5y tolak 5x kurang daripada 25. Alright. Mula-mula kita cari dulu persamaan garis lurus iaitu 5y tolak 5x bersama dengan 25. Okey, kita tengok ni dulu. Kalau x sama dengan kosong, y bersama dengan berapa? Y kalau x kosong makna y adalah bersama dengan 5. Kalau y pula kosong, x bersama dengan berapa? Okey, y kosong, x adalah negatif 5. Jadi kita bolehlah lukis garisan tu. Okey. Kita dah dapat dah dia punya pintasan x dan pintasan y dia. Pintasan x yang mana? Pintasan x ialah negatif 5. Pintasan y dia adalah 5. Jadi kita sambungkan garisan tu. Guna ruler lah. Sebab saya nak cepat, saya tak guna ruler. Okey, buat macam tu saja. Alright. Sekarang ni dia nak apa? Dia nak rantau yang kurang dari 25. Jadi kita pilih satu tempat yang paling mudah sekali. Tempat yang paling mudah sekali apa dia? Rantau yang paling mudah sekali of course dekat sini iaitu 00. Ini paling senang sekali, titik yang paling senang sekali kita nak uji. Kita tengok dia tepati atau tidak. Kalau kita masuk sini dia jadi 5 darab 0 tolak 5 darab 0 sama dengan 0. 0 ni kurang dari 25 tak? Of course kurang dari 5. Jadi itulah ruang yang kita nak. Itulah rantau yang kita nak. Ya. Kurang daripada. Jadi jangan ambil warna merah. Saya ambil lah. Ni kita lorikkan dia. Jadi inilah dia. Alright. Okay. Kalau saya jawab buat soalan macam ni. Jawapan macam ni. Saya akan dapat markah yang berapa? Penuh ke? Markah penuh ke? Bukan markah penuh. Saya tak dapat markah penuh. Sebab apa? Okey. Ada kesilapan di sini. Saya tak dapat markah penuh kalau buat macam ni. Mungkin dapat separuh markah je. Sebab apa? Sebab dia punya ketaksamaan dia tak ada tanda ini. Dia tak ada tanda sama juga. Dia kata less than 25. Kurang daripada 25. Bermakna garisan ini kita tak boleh lukis macam ini. Kita kena lukis garisan putus-putus. Garisan putih-putus. Lurus lah. Garisan lurus lah. Guna pembaris. Garisan putih-putus. Kita tak boleh buat garisan solid macam soalan A tadi. Soalan A tadi kita boleh buat soalan garisan solid. Sebab dia kata lebih atau sama. Tetapi soalan B kita kena buat garisan putus-putus. Sebab dia kata less than 25. Kurang daripada 25. Tak boleh sama dengan 25. Tapi mesti kurang daripada 25. Satu lagi saya terlupa nak buat. Mesti kita labelkan di sini. Iaitu 5y tolak 5x kurang daripada 25. Belah sini pun saya kena label juga. X tolak 2y lebih atau sama dengan negatif 4. Jadi itulah caranya kita nak melakar graf ketaksamaan linear. Okey, ada apa-apa nak tanya? Semua boleh faham? Faham cikgu. Kenapa dia tak guna garis lurus sama cikgu? Kenapa dia tak nak pakai putus-putus? Sebab itu dia convention dia. Sebab itu convention dia. Bila kita berguna garisan solid saja, itu maksudnya dia boleh bersamaan dengan 25. Kalau garis putusnya maksudnya dia tidak boleh sama dengan 25. Dia mesti kurang. Jadi itu new convention untuk melakar graf. Yang korang kena terima lah. Okay? Okey cikgu. Alright. Kita teruskan. Tak ada soalan Okay. Seterusnya bukan lagi contoh. Kita dah ada kita masih lagi contoh. Contoh 3, sorry. Belum latihan lagi. Kita ada 4 contoh.
Kita ada 4 contoh. Alright. Okay. Jadi cuba pegang faham lah. Nanti lepas contoh yang keempat ni kita ada latihan. Cuba fahamkan. Contoh 3 ni situasi dah jadi lebih sukar. Sebab dia ayat dia panjang. Bila ayat panjang ni selalunya dia susah sikit nak translate. Penguasaan bahasa tu penting lah. Kita ada penguasaan bahasa dia. Kalau kita bahasa Melayu pun susah nak faham, jadi kita ada masalah sikit lah. Okay, contoh 3. Encik Andy bercadang untuk membina 2 jenis rumah iaitu A dan B di atas sebidang tanah yang berkawasan 1000 meter persegi. Okay, kita siap dah tulis. Kita ambil dia punya, kita gariskanlah dia punya fakta dia semua. Rumah A dan B. Alright. Tanah dia 10,000 meter persegi. Setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati bahawa rumah jenis A memerlukan tanah seluas 100 meter. Okay, kalau A saja dia perlukan 100 meter persegi. Kalau B saja memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Okey, kecil je rumahnya tu. 100 meter persegi 300 900. Kecil je rumahnya. Okey. Jadi Encik Andy mempunyai peruntukan tanah yang terhad. Peruntukan tanah yang terhad. Maka rumah yang boleh dibina ialah sekurang-kurangnya. Tengok perkataan sekurang-kurangnya penting ni. Sekurang-kurangnya 200 buah. Itu rumah dia. Itu kekangan dia. Itu adalah kekangan dia. Ada banyak kekangan sini. Tanah dia 10,000. Itu adalah kekangan. Jadi disuruh soalan A apa? Kenal pasti kekangan. Dah disuruh kenal pasti kekangan yang wujud dalam masalah itu. Okey, soalan macam ni dia muncul dalam buku teks saja. Dalam soalan matematik SPM dia tak keluar macam ni. Ini hanya untuk latihan kita saja. Dia macam soalan subjektif pula. Macam soalan subjektif pula. Kenal pasti kekangan yang wujud dalam masalah itu. Jadi kekangan dia ialah luas tanah. Luas tanah adalah satu kekangan. Luas tanah ialah 10,000 meter persegi. Itu satu kekangan. Sebab kita tak boleh lebih. Kita tak boleh menggunakan bina rumah sampai kita makan tanah jiran. Tak boleh. Kita kena guna apa saja yang kita ada. Kecil daripada 10,000 tak apa. Jangan lebih. Kalau kecil, insyaAllah kita dah pagarkan kawasan tanah tu, kita tak makan tanah orang lain. Kalau kita buat lebih daripada 10,000, sudah tentulah kita dah makan tanah orang lain. Itu kekangan yang pertama. Kekangan yang kedua, dia kata jumlah rumah tu sekurang-kurangnya 200 buah. Jumlah rumah sekurang-kurangnya 200 buah. Jadi ada 2 kekangan. Ada lagi ke tak? Tak ada, itulah. Ini 100 meter persegi ni bukan kekangan lah pada saya. Sebab itu dia kata kalau buat rumah A je mesti tanah dia exactly 100. Rumah B saja luas tanah yang diperlukan mesti 75. Jadi itu bukan kekangan lah. Yang kekangan ni 2 ni saja. Alright, B pula. Okey, ada apa nak tanya soalan yang A tu? A tu tak ada soalan ni. Okey, mudah lagi. Tuliskan model matematik yang berkaitan. Ini dia yang kita tengok. Kita tengok kekangan dia, kita kena pastikan apa benda, macam mana kita nak tulis model matematik dia. Dia punya mathematical statement. Statement matematik yang kita nak tulis. Okey, kita kena perkenalkan boleh ubah. Katakanlah bilangan rumah A tu X. Katakan bilangan rumah A ialah X dan bilangan rumah B pula ialah Y. Jadi kita perkenalkan dua boleh ubah sebab dia tak bagi pun dalam soalan ni. Kadang-kadang soalan tu dia bagi tahu tau. Okey, bilangan rumah X diwakili oleh bilangan rumah A diwakili oleh X.
Bilangan rumah B diwakili oleh Y. Tetapi sebab soalan ni tak bagi tahu, jadi kita kena keluarkan pemboleh ubah dia. Kita bolehlah guna X atau Y ataupun M dengan N ke, A dengan B ke, whatever huruf yang ada lah. Huruf Rumi. Kalau huruf Greek pun boleh juga, jadi tapi pening pula nanti. Kita gulalah huruf Rumi yang ada. Sebab ada 26 huruf kan, jadi tak kita cukup lah. Jadi apa yang pertama sekali, kekangan pertama? Kekangan pertama ialah inilah luas tanah tu 10,000. Macam mana? Luas tanah 10,000 makna rumah A. Okey, rumah A dia memerlukan 100 meter persegi dan rumah B memerlukan 75 persegi. Bermakna jumlah tanah yang diperlukan ialah 100x tambah 75y. Mestilah kurang atau sama dengan 10,000. Ini dia. Ini ketaksamaan yang pertama yang kita kena buat. Okey, boleh faham tak ini? Macam mana boleh dapat 100x tambah 75y ni? Sekejap je. Dia 100x sebab apa? Sebab luas yang diperlukan untuk rumah A tu 100 meter persegi. Guna pen merah. Okey, dah baik. Boleh okay. Rumah B pula 75 meter persegi. Jadi kita darablah 100 darab X. 100 darab X ni ialah jumlah luas tanah yang diperlukan untuk rumah A. Dan 75Y pula ialah luas tanah yang diperlukan untuk bina rumah B. Jadi kita campurkan kedua-dua tu mestilah bersamaan dengan 1000 meter persegi ataupun kurang. Sama ataupun kurang. Okey, itu model matematik yang pertama. Yang kedua pula berkenaan dengan kekangan yang kedua ni. Jumlah rumah tu mesti 200 rumah. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maknanya bolehlah lebih daripada 200. Maksud dia bilangan rumah A ialah X. Bilangan rumah Y ialah bilangan rumah B ialah Y. Jadi jumlah bilangan rumah tu mestilah lebih atau sama dengan 200. Jadi ini adalah ketaksamaan yang kedua. Okey, ada masalah tak dengan yang nombor 2 ni? Masih okey cikgu. Okey cikgu. Okey. Megat okey, Amar okey. Okey. Alright. Okey, sekarang C, lukis gambaran grafik bagi setiap model matematik yang diperlukan di B. Jadi kita lukislah dua ketaksamaan tu. Jadi kita buatlah dua separate graph. Buat masa ni dua separate graph lah. Nanti kita akan kena buat dalam satu graph. Okey. Yang pertama, X dan Y. Dia kata 100X tambah 75Y bersamaan 1000. Jadi kita lukislah graf dia dulu ruang mana nak letak? Saya letak kat sini lah. Dalam saya punya ni macam mana? Saya boleh buat cincai sikit lah. Tapi bila korang buat dalam kertas soalan nanti kena buat kemas sikit lah. Sebab saya ada kekangan ruang untuk space ni. Jadi kita lukiskan dulu garisan 100x tambah 75y bersama dengan 10,000. Kita lukis graf dulu. Jadi kalau x sama dengan kosong, y bersama dengan berapa? Kalau x kosong bermakna 75y bersama dengan 10,000. Oh, jadi kita y adalah bersama dengan 10,000 bahagi 75. Kalkulator. Y ialah 10,000 bahagi 75. Iaitu 133.1/3 lah. 133 1/3. Okey.
133, 1/3. Kalau Y bersama dengan kosong pula, X bersama dengan berapa? Y kosong, senang sikit lah. 10,000 bagi 1,000, iaitu 100. Jadi kita letakkan dia punya pitasan X dan pitasan Y 100. Dan pitasan Y 133, 1/3. Jadi kita lukislah graf. Lukislah garisan lurus guna pembaris. Macam itu garisannya. Dan rantau dia macam ni kita nak tahu. Okey, macam biasalah kita pilih titik kosong-kosong. Titik kosong-kosong. Kosong-kosong ni. Apa nilai yang kita dapat? Okey, tulis kat sini. 100 darab kosong tambah 75 darab kosong bersama dengan kosong. So kosong ni kurang ataupun lebih daripada 1,000? Ya, sudah tentulah 10,000. Lebih tentulah kurang daripada 10,000. Jadi dia punya rantau yang kita nak ialah di sebelah bawah kiri. Guna highlighter. Highlighter mana ni dia? Saya lukislah. Macam tu lebih kurang. Okey, susah ni. Jadi ruang tu kita lukislah, kita tulislah apa dia ni, kita samaan tu, iaitu 100x tambah 75y kurang atau sama dengan 10,000. Jadi settle dah grafik yang pertama yang diperlukan. Okay, yang kedua pula. Samaan kedua ialah x tambah y bersama dengan 200. Jadi kita kena lukis garisan lurus dia. Garisan kita lurus kita nak buat ialah x tambah y bersama dengan 200. Jadi kalau y bersama dengan kosong, r bersama 200. Ini mudah lah. Maknanya 200 kat sini, 200 kat situ. Itu pitasan y dan x dia. Lukis garisan dia. Guna pembaris. Okey. Sekali lagi kita nak test, kita pilih garisan, kita pilih titik kosong-kosong. Mudah. Jadi kosong tambah kosong adalah bersama kosong. Jadi kosong ni adalah kurang daripada 200. Tapi dia nak lebih. Jadi bukannya rantau yang ada asalan. Rantau dia yang kita nak ialah yang di sebelah kanan. Sebelah kanan mana dia? Ni dia. Ini rantau yang kita nak. Jadi kita lorekkan dia. Kita tulis kita samaan dia, iaitu x tambah y lebih atau sama dengan 200. Gitu. Okey, ada soalan? Ada masalah? Tak ada, cikgu. Boleh tak kalau kita gabung, cikgu? Kita gabung dua bersamaan itu dalam satu graf. Ya, of course boleh. Tapi itu later part. Memang bila dalam exam nanti memang dia suruh bubuh dalam satu graf saja. Tapi ni belum masuk exam lagi, saya nak tunjuk asing-asing dululah. Okey, yang lain ada soalan? Sekejap, saya nak tengok dulu. Okay. Lagi. Ya Allah. Amar dengan Akil okey ya? InsyaAllah sana you. Saya. Okey. So Megak boleh saya bergerak ataupun nak fikir lagi? So Megak okey Megak? Okey. Okey, ini contoh yang terakhir sebelum kita buat latihan. Sekarang ni pukul berapa? 4.30. Tu dia. 4.30 dah. Okey.
Topik ni memang pendek. Kita ada 6 contoh saja. Untuk seluruhan bab ni ada 6 contoh sahaja. Jadi ini contoh yang keempat. Ada 2 contoh saja lagi. Dan in between ada latihan. Okey, ini contoh yang keempat. Rajah di sebelah menunjukkan rantau berlorek yang memenuhi beberapa kekangan daripada suatu situasi. Okey. Tengoklah graf dia, tak pasti korang boleh nampak tak ke semua dalam tu. Mungkin saya ni sekejap saya zoom in sekejap tempat dia, graf dia, sebab mungkin susah nak nampak. Kalau buka buku teks boleh nampak. Sebab saya ambil ni daripada buku teks ni. Zoom in, zoom 200% boleh ke? Begitu rupanya graf dia. Dia ada graf vertikal warna merah ni. Lebih kurang nilai X bersamaan dengan 15. Okey, X 15 lah tu. Saya tulislah nota kat situ. Apa yang saja boleh nampak. Maknanya garisan ini ialah X bersamaan dengan 15. Okey. Dan titik ini adalah 15.8. Titik ini 47.23 dan koordinat titik ni 15.55. Okey. Dan dia punya kawasan yang berlorek dia tengah-tengah tu je tau. Okay, kawasan tengah tu kawasan yang berlorek. Okey, kita masuk balik full screen. Menggunakan satu nilai K yang sesuai. Lukis garis K bersama dengan X tambah 2Y. Pada graf tersebut, pada graf yang sama, pada satah yang sama. Okey. Pada graf yang sama, lukis garis lurus yang selari dengan K bersama dengan X tambah 2Y dan melalui setiap titik pada bucu rantau tersebut. Melalui titik-titik, setiap titik. Tu dia. Okey, saya delete kawasan yang lama tak boleh delete pula dah. Saya delete sekejap kawasan yang saya conteng ni tadi. Sebab nak saya conteng lagi nanti. Alright. Okey, buat masa ni boleh faham tak apa soalan ni cakap? Seorang lukis ini garisan ni dengan nilai K yang sesuai. Jadi kita tembak sajalah satu nilai K. Tak kisahlah berapa. 10 ke 20 ke, tapi mesti logik lah. Bermakna mungkin kita letak X bertambah 2Y bersama dengan kata 20 lah katakan. Ini nilai K dia. Sebab dia nak nilai K kan. Bersama dengan K. Jadi saya gantikan K dengan 20. So kalau bersama dengan 20 bermakna kalau X bersama dengan 0, Y bersama dengan 10. Kalau Y bersama dengan 0, X pula bersama dengan 20. Jadi itu adalah pecahan X dan pecahan Y. Okey, maknanya kalau saya nak lukis, sekejap saya pergi zoom balik ya. Kenapa ni? Okey. Zoom, mana dia? Ni. 20 dan 10. 20, 10 lebih kurang kat situ. Maknanya saya lukis garisan sekejap. Mana dia? Mana dia Saya ada ni ke? Mana dia pembaris? Saya tengah cari pembaris. Mana pembaris? Review. Design, bukan design. Draw. Draw ada ruler. Ni dia. Jadi saya lukislah gambar garisan yang guna garis warna merah yang macam itulah. Yang menyambungkan dua titik pintasan tu. Itu maksud dia. Okey, dah dapat dah.
Jadi ini ialah garisan X tambah 2Y bersama dengan 20. Itu dia nak. Okey, boleh faham tak untuk apa yang dimintakan tu? Itu garisan yang dimintakan. Faham je. Jadi kita pilih saja. Sebab dia kata nilai K yang mana yang sesuai. Saya pilih saja 20. Tak kisahlah nombor berapa pun. 50 pun tengah apa. Okey, itu first part of soalan A. Tapi second part dia kata, pada graf yang sama, lukis satu garis lurus yang selari. Selari dengan garisan lurus ni. Dan melalui setiap titik pada bucu rantau tersebut. Dia nak selari. Maknanya nilai K ni berlainan lah. Nilai K yang berlainan. Okay. Jadi saya nak masuk balik pada gambar rajah ni. Garisan warna merah tu ialah yang saya lukis tadi tu, X tambah 2Y sama 20. Jadi saya nakkan 3 garisan yang selari. Sebab dia kata apa? Yang melalui setiap titik. Dia kata apa? Melalui setiap titik. Melalui setiap titik pada bucu rantau tersebut. Itu rantau tu berbentuk segitiga. Jadi kita kena lukis 3 lagi garisan yang selari. Jadi saya kat sini boleh copy and paste lah. Okey, ini garisan yang pertama. Dia lalui bucu yang pertama tu. Yang kedua, dia lalu bucu yang belah bawah tu, 4/23 tu. Dan yang ketiga, dekat situ. Gitulah. Jadi kita dah pun menepati soalan A. Okey, boleh faham tak apa yang saya buat ni? Faham je. Okay. Okey. Jadi apa motifnya soalan disuruh buat garisan yang selari yang lalui setiap bucu tu? Motif dia sebenarnya ialah untuk kita tackle soalan B. Soalan B kata, cari nilai maksimum bagi X tambah 2Y. Nilai maksimum untuk X tambah 2Y. Nilai maksimum sudah tentulah di mana? Sudah tentulah di sini. Dan dia nak nilai minimum. Nilai minimum sudah tentulah di sini. Jadi itulah sebabnya. Itulah sebabnya kenapa kita nak lukis garisan yang selari dengan garisan X tambah 2Y bersama 20 tu. Kita sepatutnya garisan ni kan, kita boleh slide. Sekejap saya tunjukkan balik. Kita boleh slide sebenarnya garisan selari tu. Katakan saya ambil soal garisan yang bawah. Kita slide. Dia akan melalui ketiga-tiga bucu. Dia akan melalui tiga-tiga bucu. Okey, dekat sini dia akan dapat nilai maksimum. Dekat sini dia akan dapat nilai minimum. Macam itulah maksud dia. Okay, jadi bolehlah kita jawab soalan. Nilai minimum ialah apabila maksimum ialah pada X bersama dengan 15, Y bersama dengan 55. B, nilai maksimum bagi X tambah 2Y ialah bila X bersama dengan 15 dan Y bersama dengan 55. Jadi kita letakkan sajalah. 15 tambah 2 darab 55 iaitu sekejap 15 tambah 110 iaitu 125. Macam tu. Ini nilai maksimum dia. Betul kan? Ya, betul. Nilai minimum pula, nilai minimum bagi X tambah 2Y ialah bila X bersama dengan 15 dan Y bersama dengan 8. Iaitu 15 tambah 2 darab 8. 15 tambah 16 iaitu 31. Jadi siaplah soalan B. Soalan contoh 4, soalan A dan B. Okey, boleh faham tak ni? Faham je.
Boleh cikgu. Boleh ke? Boleh Okey. Kalau korang notice, saya ada satu hyperlink dekat sini, Desmos. Sebab saya dah buat satu kat sini, nanti korang boleh tengok sendiri graf dia. Mungkin saya tunjuklah sini. Saya ada buat dah sebenarnya. Mana dia? Di sini. Bukan sini. Masya-Allah. Kat mana ni? Sini, sorry. Ni dia. Betul ke? Betul lah, betul. Ni dia. Tengok sini, saya dah ada semua ketaksamaan yang dituliskan pada buku teks tu. Semua di sini semuanya. Sekejap, saya turn off dulu mana yang tak perlu. Okey. Yang pertama ialah X tambah Y kurang daripada 70. Jadi ruang dia belah bawah. Yang keduanya ialah yang ini. Okey, ada persamaannya dekat sini. Saya sendiri yang buat ni. Dan yang ketiga ialah X lebih daripada 15. Apabila kita combinekan, kita tahu bahawa kawasan yang kita nak ialah kawasan segitiga ni. Yang kesemua kawasan berlorek tadi tu bertindan dekat sini. Dan X tambah 2Y bersama dengan C saya letak kat sini. Garisan lurus tu. Warna purple tu. Nilai C. Jadi C ni boleh jadi apa pun nilai. Saya boleh slide nilai dekat sini. C adalah bersama 0 atau 22 ataupun berikutnya. Jadi saya boleh move along. Dia punya garisan lurus ni saya move along. Saya boleh akan touch pada nilai minimum dia kat sini. Nilai maksimum minimumnya kat mana? Pada koordinat 15,8. Gitu. Kalau saya slide, dia akan bersentuh pada titik yang kedua tu. Nampak? Titik kedua kat situ. Saya slide lagi, dia akan pergi ke titik maksimum dekat situ. Titiknya apa? Ialah 15.55. Jadi kita boleh kira semua nilainya. So, ini nanti lepas kelas nanti boleh main dah graf ni kalau nak. Okay, untuk mendapatkan gambaran jelas. Apa benda fungsi garisan lurus ni? Apa bendanya fungsi pengatur caraan linear ni? Inilah dia. Okey Ada apa-apa lagi nak tanya? Very sure. Alright. Okey. Kalau tak ada, bersiap sedia untuk latihan. Saya peruntukkan setengah jam untuk latihan ni. Untuk membiasakan diri. Rasanya kelas kita mungkin 2 hari saja, 2 sesi saja untuk bab ni. Hopefully. Okey, ini yang pertama, soalan yang pertama. Bina gambaran secara grafik bagi setiap ketaksamaan linear yang berikut. Okey. Jadi buatkan buat lakaran Buat lakaran graf ni ketaksamaan untuk tiga-tiga ni sekali. Kemudian ambil gambar, letakkan dalam WhatsApp. Okey, bermula daripada sekarang. Buat soalan A dulu, saya nak tengok A. All the best. 2y tolak 3x lebih atau sama dengan 12. Okay, Ulia hantar lah. Okay, good job Ulia, betul tu. Okay, Ulia buat soalan B, Ulia. Alright, Akil. Okay, Akil. Akil silap region, Akil. Cuba Akil pilih asalan 0, 0. X sama 0, Y bersama 0. Kita akan dapati nilai dia akan jadi 0. Jadi 0 tu bukan lebih daripada 12, tapi kurang daripada 12. So, dia punya rantau dia yang sebelah kiri atas. Okay, Akil. Cikgu, dia punya apa? Pilih kos. Dia okey, cuba bila kita nak test rantau kita test dekat x dekat titik 00. Okey, dia punya garisan dia nampak macam ni kan?
6 dengan negatif 4 sini kan. Kita cuba pilih asalan 0, 0. Kita gantikan nilai dia. 2y tolak 3x bersama dengan 2 darab 0 tolak 3 darab 0 iaitu bersama dengan 0. Dia nak kawasan yang lebih daripada 12. 0 ni bukan lebih daripada 12. Okey, Ammar dah hantar. Cikgu, saya tulis balik cikgu. Saya tak nampak line kat paragraf. Oh. Okey, Ammar buat betul. Boleh faham Akil Oh, kalau dia gantikan nilai kosong tu dia lagi kecil daripada... Lebih kecil daripada 12. Kalau lebih kecil daripada 12 maknanya kau bukan rantau itulah. Mana rantau yang satu lagi. Rantau yang sini. Rantau yang ini yang dia nak dikendaki. Bukan yang sebelah sana. Okey. Okey, cikgu. Okey, Megat teruskan. Yang lain buat soalan B. Megat dapat dah soalan A, Megat? Dapat cikgu. Alright, good. Buat soalan B. Sekejap cikgu, saya hantar. Okey, Megat betul Megat. Very good. Teruskan soalan B. Mulia dah hantar dah. 2 negatif 12. Okey, betul Mulia. Very good Mulia. Mulia terus soalan C. Okey, Megat. Cikgu, saya pening sikit bahagian pasal yang dia nak muaskan rantau tu macam mana? Yang bahagian kosong kecil daripada kosong tu saya kurang. Okey tengok Okey, dapat tak garisan lurus ni? Dapat cikgu. Dapat Okey. Kita sekarang ni kita tak tahu kawasan dia sebelah sini atau sebelah sana lah, belah kiri atau belah kanan, belah atas atau belah bawah. Jadi kita kena test lah satu titik. Di mana-mana saja pun tak apa. Nak dapatkan titik di sini pun tak apa. Kata kalau sini negatif 3 2 kan. Negatif 3 2. Boleh kita test. Kita letakkan nilai. Ini nilai X. Ini nilai Y. Kita letak ke dalam tu. Jadi 6 darab negatif 3. Tolak Y iaitu 2. Dapat berapa? Jadi negatif 18 tolak 2 iaitu negatif 20. Tapi dia nak satu rantau yang lebih daripada negatif 12. Lebih daripada 12. Negatif 20 ni lebih ke tidak? Okey. Tidak lebih. Bermakna bukan rantau belah situ lah. Dia maknanya rantau yang di sebelah sana. Itu kalau saya guna titik negatif 32. Tapi yang mudah sekali sebenarnya kita pilih titik kosong. Kalau titik kosong lagi senang. 6 darab kosong tolak kosong iaitu bersama kosong. Kosong ni lebih tak daripada 12? Tidak. Kosong adalah kurang daripada 12. Maka dia punya titik sudah tentulah sebelah sini. Okey, Megat tadi dah hantar dah solution ni. Memang sinilah betul jawapan Megat. Oh. Tak? Jadi kita boleh kan? Kalau kita nak confirm ke, kita pilihlah satu titik di sebelah sana. Pilih mana? Kata kalau 3 kosong kan. Kita ambil 3 kosong. Okeylah. 6 darab 3 tolak kosong. 6 tolak 3. Betul lah. Bersama dengan 18. 18 ni besar daripada 12 tak? Yes, of course. Besar daripada 12. Jadi betul lah rantau tu. Itu maksud dia Akhil. Oh. Faham Faham juga. Okey. Saya tengok tadi Ammar pun hantar. Okey, Megat betul. Tengok Ammar.
Negatif 12 dengan 2. Okey, Ammar pun betul juga. Alright, boleh teruskan soalan C. Cikgu, saya ada salah dekat draft. Jadi ini adalah 6x tolak y lebih atau sama dengan 12. Okay, good. Soalan C pula. Okey, Ulia dah hantar lah. Okey, 47. Ulia guna kertas graf. 7. Okay, Ulia betul ya? Betul sekali, yes. Okey, Megat. Okey, 47. 47 dengan 7. Okey, betul Megat. Very well. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Cikgu, Ya. nombor dalam 4 CU pola dia tak kisah ni kot. Susunan kalau X dengan Y beza tak apa ya kan, cikgu? Saya tak faham soalan dia apa dia? Nombor dekat dalam 4 CU tak kisah saya letak pola apa pun cikgu. Tak dalam graf tu. 4 Dalam CU graf Y tu. kalau 4 CX saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susunan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu kat Y pula saya buat gandaan 10 tak apa ni. Oh, tak mengapa. Asalkan Asalkan label lah. asalkan- Label yang pintasan Y tu sebagai 49. Macam saya tak tulis pun. Alamak. Bubuh 7 dengan 49 saja. Kalau dapat buat kertas graf cantik lagi lah. Saya bubuh 7 dengan 49 saja. Okey, cikgu. Okey, Ammar Akil macam mana? Kita ada 7 minit saja lagi tinggal. Okey, betul Akil. Ammar. Okey, betul semua. Okey, very good. Very good. Alright, kita ada masa tinggal 5 minit saja. Okey, kita cuba setakat mana yang kita boleh lah soalan yang berikutnya. Nombor 2. Tuliskan model matematik berdasarkan situasi yang berikut. Okey, soalan ni dah jadi susah sikit lah. Sebuah syarikat pengeluar kereta menghasilkan 2 jenis kereta, iaitu kereta M dan kereta N. Pada hari tertentu, syarikat tersebut menghasilkan X unit M dan Y unit N. Jadi ni kena note down. Saya selalu tulis soalan A macam N ni. Bilangan kereta unit N ni adalah Y. Dihasilkan adalah tidak lebih daripada 3 kali bilangan unit M setelah X tadi. Jadi try buat A dulu. Apa jawapan untuk A? Dia suruh tuliskan model matematik. Tuliskan model matematik. Jadi apa dia ketaksamaan untuk situasi A tu? Bilangan kereta N dihasilkan tidak lebih daripada 3 kali bilangan unit. 3 kali ya, tidak lebih daripada 3 kali bilangan unit kereta M. Okey, siapa boleh jawab ni bagi tahu saya cepat-cepat. Apa ketaksamaan dia yang perlu untuk soalan A? Y lebih kecil atau sama dengan 3x. 3x, okey.
Ulia buat soalan B pula. Yang lain macam mana? Dapat jawapan yang sama ke tak? Soalan B. Jumlah kereta yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya 80 unit. Selebih-lebihnya maksudnya apa? Okay, Ulia try soalan B. Yang lain soalan A. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 80. Lebih kecil atau sama dengan 80. Okay, setelah buat C pula Ulia. Yang lain macam mana? A dan B. C. Bilangan unit kereta N dihasilkan sekurang-kurangnya 10 unit. Sekurang-kurangnya. Yang lain macam mana soalan A? Dapat tak? Sekejap ikut. Saya tengah Dapat. cuba. Dapat. Okay, Ammar punya suara selalu saya tak dengar. Cikgu. Dia ada gangguan audio situ. Yang si Y lebih besar atau sama dengan 10. Okey. Itu tiga-tiga tu jawapan Ulia. Betul atau tidak tu saya tak mahu komen lagi. Saya sama cikgu. Sama dengan Rasa Ulia. Okey. Teruskan buat B pula Megat. Akil dengan Ammar macam mana? Ammar tadi saya tak pasti apa dia cakap. Tak dengar. Saya dapat jawapan yang sama cikgu. A, B dan C. A dan B sama. Dan C sekali cikgu. Dan C sekali dapat sama dengan Ulia. Okey, Ammar. Very good. Akil? Akil macam nak berkata-kata tapi tak jadi. Apa dia? Tak ada apa cikgu, tak ada apa. Akil dapat jawapan A dapat dah Akil? Dapat cikgu, dapat. Sama Sama cikgu. Okey, betul lah jawapan ni. B pun saya sama je. Megat dapat yang sama. Megat, Ammar dan Ulia dapat jawapan B ni. X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Ammar dapat C dah Ammar? Dapat cikgu. Dapat dah Dapat cikgu. Okey. Dengar sikit-sikit saja suara Ammar. Okey lah tu. Jawapan sama dengan Ulia lah tu. Megat macam mana? C saya Y sama dengan ataupun lebih daripada 10. Sama je C. Sama juga C. Okey, Akil macam mana? Okey tak? Okey cikgu, okey. Dapat cikgu, dapat. Dapat semua Alright, good. Semua jawapan ni betul lah. Okey, sekarang dah pukul 5 dah pun. Dah habis tamat waktu. Kita ada soalan 3 dan soalan 4. Okey, saya nak semua buat di rumah. Di soalan 4 ni melibatkan graf. Jadi kena lukis graf Kena lukis graf guna kertas graf. Soalan nombor 3 ni ini situasi dia. Situasi dia bagi soalan panjang-panjang tu. Jadi kena translate kepada model matematik ataupun mathematical statement. Ini soalan 3 dan 4 adalah homework Jadi bergantung kepada bagaimana kamu semua jawapan soalan 3 dan 4 ni. Kalau tak ada masalah, jadi next kelas kita akan sambung contoh 5, contoh 6 dan latihan kendiri 7.2. Korang habis topik ni. Okay. Kalau ada masalah dengan latihan kendiri homework yang saya bagi, jadi saya akan spend masa sedikit untuk soalan 3 dan 4 ni. Okay, itu saja. So all the best to you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.